Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Dr. Rizwan. Okey, hari ini saya akan memberi informasi berkenaan cara permohonan Rumah Mesra Rakyat RMR. Okey, kita teruskan dengan objektif program. Program ini diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah seperti nelayan, petani dan keluarga miskin yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang daif tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri yang sempurna dan selesa. Okey, di sini kita boleh lihat kaedah pelaksanaan dan ciri-ciri program RMR. Jadi anda boleh lihat di sini, saya akan berikan link di bawah. Kaedah permohonan secara online. Okey, konsep rumah sesebuah satu tingkat, 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Keluasan 1000 kps, 800 kps dan 700 kps mengikut Semenanjung, Sabah, Sarawak lah. Okey, harga untuk Semenanjung 75,000, Pulau di Semenanjung 85,000, Sabah, Sarawak 75,000 hingga 106,000. Subsidi pembinaan kita akan mendapat 20,000. Cas pengurusan atau pinjaman 2%. Okey, jumlah pinjaman 55,000, 65,000 dan 55,000 selepas ditolak subsidi lah. Okey, anggaran bayaran bulanan Semenanjung lebih kurang RM300 sebulan. Pulau di Semenanjung RM352 sebulan. Sabah, Sarawak 300 hingga 470 sebulan. Kaedah pembayaran ialah pembiayaan dan kutipan diuruskan oleh SPNB. Kaedah yang kedua, pembayaran balik melalui kaunter BSN, sistem JomPay, dokumen perjanjian dan sekuriti, firma guaman berdaftar dengan SPNB, pelaksanaan pembinaan daripada kontraktor grade G1 hingga G5. Kedua, pembekal utama produk dan berdaftar dengan SPNB dan CIDB. Okey, syarat-syarat kelayakan untuk Rumah Mesra Rakyat ini RMR adalah warga negara Malaysia. Yang kedua, pemohon mestilah berumur 18 tahun ke atas. Yang ketiga, pendapatan bulanan seisi rumah tidak melebihi RM3,000. Okey, termasuk isteri dan suami lah, tidak lebih 3,000. Pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah sendiri atau memiliki rumah usang atau tidak sempurna. Okey, yang kelima, tapak ataupun tanah atau tapak bersesuaian dan bebas dari gadaian atau bebanan ke atasnya. Jika pemohon bukan tuan punya rumah, pemohon mestilah mendapat kebenaran pemilik tanah tersebut. Okey, kita boleh membuat rumah di atas tapak tanah kita sendiri ataupun tanah orang lain, tetapi dengan kebenaran pihak orang lain lah. Keluasan tanah tidak kurang daripada 3,600 kps tertakluk kepada reka bentuk. Okey, dan yang terakhir tertakluk kepada peruntukan kewangan. Okey, nota bagi pemohon dari Semenanjung yang berumur lebih 42, pemohon kedua yang berumur di antara 18 hingga 42 tahun diperlukan. Okey, jadi untuk yang lebih 42 lah. Bagi pemohon dari Sabah, Sarawak dan kawasan pulau yang melebihi 38 tahun, pemohon kedua yang berumur di antara 18 hingga 30 tahun diperlukan. Okey, jadi di sini kita lihat reka bentuk rumah lah. Rumah RMR di sini. Jadi anda boleh lihat contoh rumah RMR. Okey. Ini adalah plan dia lah. Okey, cara-cara memohon sangat mudah. Buka laman web yang saya berikan di sini. Saya akan berikan link di bawah. rmr.spb.nbonline.com.my. Kemudian anda masuk di laman web tu. Kemudian akan anda klik pendaftaran baru. Isi borang pendaftaran login dengan lengkap. Okey. Kemudian anda akan menerima penerimaan login ID dan kata laluan. Kata laluan akan dihantar kepada pemohon lah lepas anda berdaftar. Okey, kemudian gunakan login ID, email dan kata laluan yang diberikan untuk memulakan permohonan RMR. Okey, jadi anda masuk login dan anda isi maklumat ke dalam sistem lah, melengkapkan borang online. Kemudian anda selesai mengisi borang online, klik selesai pendaftaran borang dan anda cetak borang. Okey, anda download borang di dalam akaun anda tu lah yang anda daftar masuk tadi. Kemudian anda majukan borang dan dokumen kepada SPNB yang terdekat. Okey, memajukan borang beserta dokumen ke pejabat cawangan SPNB yang berdekatan. Okey, dokumen yang diperlukan adalah salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan jika berkenaan, salinan kad pengenalan tuan tanah, salinan kad pengenalan pemohon kedua jika berkaitan, salinan geran hak milik tanah terbaru dan sijil carian rasmi dari pejabat tanah yang terbaru, slip gaji terkini atau 3 bulan, surat akuan sumpah pendapatan ataupun surat pengesahan pendapatan pemohon ataupun pemohon kedua. Seterusnya, surat akuan sumpah, surat pengesahan tidak memiliki rumah ataupun memiliki rumah yang usang. Okey, yang seterusnya surat akuan kebenaran pelepasan tuan tanah dan seterusnya salinan sijil nikah pemohon dan yang terakhir borang laporan tapak bergambar. Okey. Ini adalah dokumen yang diperlukan lah.
Okey, nota surat pengesahan pendapatan ataupun tidak memiliki rumah ataupun tidak ada ataupun memiliki rumah husam perlu disahkan melalui penghulu, ketua kampung, pegawai profesional kelas A. Okey, dokumen-dokumen ni perlu pengesahan ketua kampung lah. SPNB berhak untuk mendapatkan dokumen tambahan tertakluk kepada keperluan dari semasa ke semasa. Okey, sebagai pemohon, tanggungjawab anda adalah mengisi dan melengkapkan borang permohonan. Seterusnya, menyediakan jalan masuk ke tapak dan tapak pembinaan mengikut spesifikasi. Yang ketiga, menyediakan sumber bekalan air dan elektrik. Seterusnya, membuat penyambungan bekalan utama ke bangunan. Dan yang terakhir, tanggungjawab pemohon adalah membuka akaun dan membuat pembayaran bulanan. Bayaran pendahuluan 3 bulan diwajibkan sebagai sekuriti pembiayaan. Okey, ini adalah syarat-syaratnya lah. Jadi sangat mudah untuk anda isi. Jadi kalau anda layak, anda isilah. Jadi saya akan berikan anda punya kontak untuk kontak pihak SPNB. Okey, ini adalah ibu pejabat. Anda boleh kontak di Syarikat Perumahan Negara Berhad tingkat 8, Wisma Pekeso, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur. Ataupun anda boleh hubungi nombor ini, ataupun anda boleh hubungi melalui email aduan@spnb.com.my. Okey, ini untuk ibu pejabat. Okey, ada juga cawangan di setiap negeri. Anda boleh hubungi. Okey, ini untuk cawangan di Kedah. Okey, saya akan berikan link di bawah. Anda boleh lihatlah cawangan di negeri masing-masing. Untuk anda menghantar borang nantilah, anda boleh hubungi di sini. Okey, seterusnya saya pergi kepada soalan lazim berkaitan dengan rumah mesra rakyat. Okey, di sini ada 10 soalan lazim. Di manakah borang area boleh diperolehi? Melalui laman sesawang SPNB ataupun pejabat cawangan SPNB. Apakah yang perlu dibuat jika terlupa kata laluan? Sila hubungi SPNB di talian 0326815555, Jabatan Rumah Mesra Rakyat. Berapa lamakah tempoh kelulusan pembinaan rumah? Mengikut prosedur, maklum balas akan diberikan dalam tempoh 3 bulan. Manakala kelulusan hanya dibuat tertakluk kepada peruntukan kewangan tahunan bagi pembinaan rumah. Tempoh yang diperlukan adalah selama 18 bulan dan tarikh penyerahan tapak kosong perjanjian tertakluk kepada terma dan syarat. Bolehkah menggunakan tapak tuan tanah yang telah meninggal dunia? Okey, tidak boleh. Kesemua tuan tanah mestilah hidup dan mempunyai kebenaran serta tidak boleh mempunyai sebarang sekatan untuk pendaftaran gadaian. Bolehkah memohon sekiranya tanah mempunyai banyak tuan tanah? Boleh sekiranya kesemua tuan tanah masih hidup memberi kebenaran. Apakah sebab permohonan ditolak? Antara sebab-sebab permohonan ditolak adalah pendapatan isi rumah melebihi syarat kelayakan. Okey, kedua, telah memiliki rumah yang masih berkeadaan baik. Yang ketiga, tapak cadangan tidak sesuai. Yang keempat, geran hak milik mempunyai masalah atau sekatan. Okey, siapa yang bertanggungjawab untuk menyediakan tapak dan penyambungan air elektrik? Pemohon perlu menyediakan tapak dan membuat penyambungan air dan elektrik. SPNB hanya membina rumah saja. Okey, jadi elektrik dan air ni anda punya sendirilah. Okey, SPNB hanya membina rumah saja. Okey, elektrik dan air pemohon kena pasang sendiri. Bolehkah rumah diubah suai? Boleh. SPNB hanya akan membina rumah mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan ubah suai tidak melibatkan struktur boleh dipertimbangkan melalui permohonan kepada SPNB. Ubah suai yang berlaku tanpa pengaduan SPNB adalah di bawah tanggungjawab pemohon. Bagaimana membuat pembayaran bulanan? Pemohon perlu membuka akaun dan membuat bayaran melalui kaunter BSN, pejabat pos ataupun Jompe ataupun ejen BSN dan mesin CDM BSN. Pembayaran di pejabat cawangan juga boleh dilakukan. Okey, anda boleh pergi ke SPNB jugalah untuk buat pembayaran. Jika pemohon meninggal dunia, siapa yang perlu bayar bayaran bulanan? Jika si mati telah diinsyurankan, maka pinjaman tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak insurans. Jika tidak, pemohon kedua ataupun grantor lah, tuan tanah, pewaris perlu meneruskan pembayaran bulanan. Okey, jadi itu saja sedikit sebanyak berkenaan dengan soalan lazim rumah mesra rakyat. Jadi sesiapa yang rasa layak pendapatan seisi rumah kurang pada 3,000, jadi saya mohon boleh untuk apply rumah mesra rakyat. Tengok saya punya step by step, dan kalau tak faham anda boleh hubungi pejabat SPNB yang saya akan berikan link di bawah nantilah. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share.
Dan jangan lupa juga tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi yang segeralah kepada anda. Okey, jadi saya rasa setakat saja. Assalamualaikum.